Okay. Tengok di screen ni. Okay, so kita kena bezakan. Okay, what is the differences between atmospheric pressure and gas pressure? Okay, atmospheric ini atmosphere. So, dia ialah tekanan atmosphere. Dia sebenarnya apa? Okay, tengok. Yang dia highlightkan dalam textbook kamu ni dulu. Okay, atmospheric pressure is the pressure due to weight of the layer of air acting on the surface area. Okay, so sebenarnya dia ialah kalau kita nak derive, okay, kita ambil daripada general equation pressure, P F per A kan. Okay, so force sekarang ialah weight of the air untuk atmospheric. So, F di atas tu mewakili weight of the air layer lah, weight of the atmosphere acting on a surface area. Per dengan A jugalah kita kata. So, that's why menghasilkan atmospheric pressure. So, sekarang ni kita rasa ada wujudnya atmospheric pressure acting on us yang bertindak terhadap kita. Tapi, tekanan itu tidaklah terlalu tinggi sehingga kamu rasa tertekan ataupun tidaklah terlalu rendah hingga kamu rasa nak terhuyung hayang. Tidak. Dia stable dengan pressure dalam badan kita. Okay, the earth is surrounded by the thick layer of air. So, dia kata bumi ni dikelilingi oleh thick layer of air. Okay, consisting various type of gas. Okay, this layer of air has weight. Okay, so dia ialah molekul kan. So, ada mass, ada weight. Exerted pressure on the surface of the earth as well as the object on it. Okay, therefore all object kita kata experience atmospheric pressure ni lah. Okay, tengok lagi situation lain. Okay, tengok activity 2.4 ni dia cerita. A diver in the sea experience water pressure. Okay, kalaulah penyelam duduk dalam air, so dia akan rasa tekanan air. This water pressure caused by the weight of water column yang kita belajar sebelum ni kan. Okay, kita ambil nilai W kita nak derive untuk pressure in liquid tu. So, F tu ialah weight of the water kan, per area water itu. Tapi bila kita buat equation, kita pun cancel out, dapatlah H rho G tu. Okay, situation tu dia kata human beings living on land are surrounding by the air. Okay, so dia kata explain the existence of atmospheric pressure. Okay. Yang ni kita rasa water pressure ketika dalam air. Ketika di luar air ni, so dia dikelilingi oleh udara. So dia akan mengalami juga atmospheric pressure. Hakikatnya yang dalam air pun sebelah atas tu pun ada juga atmospheric pressure Tapi tekanan yang dirasai dalam air tu lagi dalam, lagilah rasa lagi kuat tekanan itu. Okay, so yang ni kamu scan lah di situ. Okay, the value of atmospheric pressure. Okay, nilai atmospheric pressure. Sebelum ni yang kita buat latihan dalam pressure in liquid hari tu, kita jumpa kebanyakannya akan tulis atmospheric pressure bila kita nak kena consider ni kan. Dia akan bagi nilai 1 times 10 power of 5 Pascal kan. Okay. Semoga kamu ingat lagi yang ni. Dalam latihan-latihan tutorial lagi tu pun ada. Okay. So, the value of atmospheric ni sebenarnya selain daripada unit Pascal, ada lagi unit lain-lain. Bukan atmospheric pressure saja, pressure lain juga lah. Tapi biasanya atmospheric pressure ni lah yang banyak dinyatakan selain daripada unit Pascal ni. Okay, salah satunya, okay, bila kita guna alat yang dinamakan mercury barometer. Mercury barometer ni ialah satu alat yang ni lah gambar dia ni. Ni gambar mercury barometer. So, dia isikan mercury di dalam glass tube ni asal-asalnya. Okay, asalnya glass tube ni diisi dengan mercury di dalamnya. Okay, dan di atas tu terbuka sebenarnya. Sebenarnya atas tu terbuka. Dia pun tutup dengan lid, penutup sekejap kan. Dia pun terbalikkan. Okay, terbalikkan. Bila terbalikkan ni, gambar di tepi dia B tu. Dia pun letakkan dalam mangkuk, dalam bowl yang berisi mercury. Maka, bila dia keluarkan lid ni, okay, tarik lid tu keluar, keluarkan, remove the lid tu, maka kita akan tengok mercury level dalam glass tube ni akan berubah berdasarkan atmospheric pressure di tempat itu. Berdasarkan atmospheric pressure tempat itu. Okey, so tengok bila dia berubah, okey, berubah macam mana? Dia akan turun ke bawah sedikit. Okey, bila dia turun ke bawah, mercury level tu di sebelah atas tu kita kata fill in with vacuum. Okey, vacuum has no air molecule. Tak ada partikel udara dalam tu.
Tak ada molekul udara dalam tu So, sebab asalnya penuh kan. Asalnya kita penuhkan dengan mercury. Lepas tu, bila kita terbalikkan dan kita buang lead tu, maka dia dalam keadaan seimbang dengan atmospheric pressure di luar. Maka mercury tu akan turun sikit. Maka di atas tu, bukannya kita masukkan udara. Dia akan meninggalkan ruang yang kosong. Maka kita kata ruang itu ialah ruang yang bervacuum. Yang tak ada pun air molecule. Okay, maka atmospheric pressure acting on the bowl support the mercury column. The height of mercury column depends on the magnitude of atmospheric pressure di tempat itu. Berubah mengikut tekanan tempat tersebut lah. Tekanan atmosfer di situ. So, the value of atmospheric pressure is stated in term of height of the mercury column. So, if the height, katakanlah ketinggian dia, okay, tengok satu lagi. Kita ukur ketinggian tu berdasarkan sama level dengan level of the mercury di luar. Bukan dari bawah tengok H dia tu. Measurement H dia tu, dia sampai ke level yang sama dengan mercury dalam bowl. H di situ sahaja. Bukannya sampai ke surface of the bowl ke, bukan Okay, sampai ke level itu sahaja. Okay, so dia kata if the height 760, maka kita kenali sebagai 760 kalaulah ketinggian dia 760 lah. Maka kita boleh tulis dia punya atmospheric pressure sebagai 760 mm mercury. Okay, Hg ni ialah scientific name untuk mercury sebenarnya. Okay, mercury ni nama kampung lah. Hg ni dalam periodic table dia tulis Hg. Siapa tahu apa maksud Hg ni? Kamu belajar dalam chemistry, apa benda Hg tu? Nama saintifik untuk mercury. Hydrargyrum. Ada tak namanya di sini? Kita tengok. Yes, ni. Tengok Hydrargyrum. Nama saintifik untuk mercury. So, dalam periodic table, kamu cari dalam periodic table, dia tak tulislah mercury. Dia guna simbol Hg. Stand for Hydrargyrum. Okay. So, buatlah, take note lah supaya kamu tidaklah pelik kan jumpa kenapa dia Hg. So, dia ialah Hydrargyrum. Okay, nama saintifik untuk mercury. Tapi kita sebut, okay, 760 mm mercury lah. Kita sebut millimeter mercury. So, kita faham benda tu ialah cecair mercury. Tetapi, bila kita guna scientific name dia, kita pun gunalah simbol Hg lah. Kita tulis sebagai Hg. Tak tulislah MERCURY tu Okay, so sekarang konsep dia ialah sebenarnya pada barometer sama dengan yang saya pernah explain pada YouTube. Pada set YouTube yang kita belajar waktu pressure in liquid hari tu. Okay, cuba kita recall balik. Saya kata same liquid, same liquid, same level, same pressure. Yes, same pressure. Okay, pegang pada benda ni juga untuk mengukur case barometer ni sebenarnya. Okay, maksudnya same liquid. Okay, tengok luar dan dalam sekarang luar dan dalam. Okay, di luarnya mercury ni lah. Okay, dalam ni turus tu pun mercury. Di luar tepi kanan ni pun mercury. So, ni lah level yang sama yang warna biru ni. Warna biru ni saya buat level yang sama lah. Level mercury yang paling maksimum lah yang ada di keseluruhan tempat tu kan. Okay, so same level. Same liquid. Masih lagi semua mercury. Maka dia mempunyai same pressure. Maka boleh je kita pun labelkan lah. Okay, katakan point di luar ni kita kata point A. Yang dalam turus mercury tu, kita besarkan sikit. Dalam turus mercury dalam capillary tube tu ialah point B. Hakikatnya pressure A dengan B tu sama. Kalau saya letak satu lagi C di luar tepi tu kanan, samalah. A dengan C tu samalah. Okay, so B pun sama juga pressure-nya. Okay, so antara AC ni saya guna satu je lah. Okay, saya ambil sebelah kiri. Okay, so kita pun tulis lah. Sama je konsepnya. Pressure A sama dengan pressure B. Okay, siapa tekan A? Bayangkan kamu tidur terlentang di situ. Siapa tekan A dari atas? Atmospheric pressure. Yes, adanya atmospheric di atas. Ada lagi benda lain yang menekan A?
Tak ada dah kan? Okey, atmospheric je kan yang bertindak di atas. Okey, sama dengan pressure B. Siapa yang tekan B sekarang? Atmospheric pressure juga. Ya ke B ni ada atmospheric pressure pada capillary tube tu? B ni point yang berada di dalam capillary tube ni. Capillary tube ni tertutup tau. Tengok tertutup sebab kita terbalikkan tadi kan set barometer ni. So, dalam keadaan begini tak adalah atmospheric pressure yang bertindak kepadanya sebab dia ruang yang tertutup. Okay, so B ni adanya cecair ni. Mercury ni yang menekan dia. Mercury ni setinggi berapa? 760 mm. So, saya tulis dulu PHG lah, pressure mercury. Okey, dengan tengok atasnya vacuum. Vacuum ni ada pressure tak? Memberikan tekanan tak? Tak ada ingat. Vacuum has no air molecule. Bila tak ada air molecule, maka tak adalah tekanan. Dia tidak memberikan tekanan lah. So, pressure-nya zero Pressure zero kalau vacuum. Pressure zero kalau vacuum. Kalaulah bukan vacuum, air. Maka adalah tekanan dia. Kena tulislah plus pressure air. Kalaulah di atas ni ialah air. Katakanlah bukan vacuum. Katakan dia diisi dengan air. Maka equation kamu kena plus air lah di situ. Pressure air. Ataupun pressure gas di dalam ruang tertutup tu. Okey, tapi sekarang tidak. Okey, sekarang naturally-nya dia akan diisi vacuum. So, tak adalah tekanan yang dihasilkan oleh vacuum ni sebab dalam vacuum tak ada air particle. Okey, so sekarang dapatlah equation. Pressure ATM kita, atmospheric pressure sama dengan pressure mercury yang setinggi 760 mm. So dia kata tadi pressure mercury bila naik 760 mm ni boleh ditulis sebagai 760 mm mercury. So ni ialah tekanan lah. Dalam unit milimeter mercury. Boleh jadi sentimeter mercury, boleh jadi meter mercury, boleh je. Okey, cuma sekarang bukan Pascal lah. Okey, belum lagi Pascal. Okey, tapi kita boleh mengubahnya menjadi Pascal. Boleh mengubahnya menjadi Pascal. Macam mana nak tukar pada Pascal? Since mercury ni liquid. Mercury ni a type of liquid kan, sejenis cecair. Maka kita boleh gantikan dia dengan formula H rho G. Okay, pressure in liquid. H rho G yang kita belajar sebelum ni. So, H ialah, height of the mercury lah di sini. And kena tukar kepada SI unit. So, kalau milimeter tukar pada meter jadi berapa ni? 0.76. Yes, 0.76 meter H dia. Okay, rho. Rho sekarang ialah density mercury. Biasa dia bagilah nilai. Kalau dia suka kamu buat, dia bagilah nilai untuk density mercury ni. So, it is 13,600 sebenarnya kg per meter cube. Density for mercury. Okay, G 10 ke 9.8 ke tengoklah soalan suruh guna berapa. Kalau tak suruh guna, boleh je guna mana-mana. Okay, so bila kamu gantikan H rho G. Tapi untuk case mercury ni lah H mercury, rho mercury, G tempat ni lah 10 lah. Okay, darab ni barulah kamu akan dapat berapakah nilainya dalam Pascal. Siapa ada calculator? Cuba tekan. 0.76 times 13,006. 101. Okey, cuba tukar pada standard form. 1.01 times 10 power of 10 to the power 10 power of 5 kan? 5. 5, yes. Okey, so ni sebenarnya standard kita punya atmospheric pressure sekarang lah. Di kawasan at the sea level kita kata. Kita sekarang berada di sea level lah. Aras laut. Kita tidak berada di atas bukit. Kita tidak berada di dalam laut sana. So kita ni at the sea level. Pada keadaan biasa ni. So ni lah jumlah tekanan. Samalah yang kita guna constant sebelum ni. Lebih kurang lah 1.01, 1.00. Tapi di belakang dia darab 10 kuasa 5 lah yang standard sekarang. Yang kita sedang rasa sekarang. Yang sedang acting on our body sekarang. Tapi kita tak rasa lah benda tu kan. Dia stable. Okay. Okay, so sekarang. Okay, inilah yang dia terangkan sebenarnya ni dalam textbook kamu ni. Yang kita dah calculate tadi Okay, yes. Samalah dapatlah nilai ni equivalent dengan 1.01 times 10 power of 5 Pascal. Okay,
So dia kata di sini the value of atmospheric pressure can change with weather. Boleh berubah dengan cuaca. In addition, the thin air of high altitude cause atmospheric pressure to be lower. Okay, kita sekarang saya kata, kita katakan atas bukit kan. Okay, kita ni dalam air. Okay, so kita ni duduk di sini lah sekarang. Kita kata, kita berada, kita kata istilah dia biasa kamu akan jumpa dia kata at sea level. Pada paras laut. Okey, kita tidak berada di dalam ni, diving dalam ni. Kita tidak berada di puncak bukit. Kecuali lah kamu pergi Cameron ke, Genting ke. Okey, so at the sea level sekarang bacaan kita normally 10 kuasa 5 lah Pascal, plus minus tu. Okey, depan je lah yang berbeza 1.01, 1.00 kan. Tengok dia punya cuaca keadaan semasa. Bila kita naik ke atas, kamu boleh rasa sebenarnya bila kita naik kereta ke atas ataupun naik flight. Naik flight lagilah rasa kan. Waktu take off naik, naik ke atas. So, tekanan di atas lagi rendah ke lagi tinggi daripada 10 kuasa 5 ni? Tinggi. Salah, rendah. Sebab, okey, molekul udara di sebelah atas ke sebelah bawah yang banyak sebenarnya? Sebelah bawah. Ya, bawah lagi banyak air molecule. Air molecule, kalau kita buat dot warna biru ni yang mewakili air molecule, okey, dia lagi denser di bawah lah. Lagi, okey, tu berat bahagian bawah berbanding dengan atas. Atas ni thin air layer sebenarnya. Tak banyak sangat lah berbanding dengan bawah. Bawah lagi banyak air molecule berbanding dengan kawasan atas. So that's why, okay, kita kata tadi atmospheric pressure kena relate dengan weight of the atmosphere acting on surface area. So since di atas ketebalan udara kurang, so dia punya tekanan menjadi rendah. Okay, atmospheric pressure rendah sebenarnya di atas. Kita at the sea level. Kalau kita turun ke bawah lagi, jumlah tekanan lagi tinggi lah, lagi tinggi di kawasan dalam air sebab dia campur atmosferik, campur dengan pressure liquid lagi kan. So kalau nak banding kawasan atas dan kawasan bawah, kawasan atas kurang low atmospheric pressure. Yang kita rasa berdengung di telinga bila kita naik bukit kan, naik kereta naik bukit boleh rasa, naik flight boleh rasa, kita jadi rasa berdengung telinga tu sebab tekanan dalam badan kita lagi tinggi daripada tekanan di luar badan. Perbezaan tekanan dalam dan luar badan tu. Okay, so that's why kita pun menelan kan. Menelan makan gula-gula untuk tarik balik, nak balancekan balik tekanan dalam dan luar badan kita. So hakikatnya di atas sebenarnya atmospheric pressure low compare dengan di bawah high altitude low atmospheric pressure because there are only thin layer of air above. Okey, sekarang selain daripada mercury barometer, kalau sebut nama belakang dia barometer ni memang tujuan dia untuk ukur atmospheric pressure lah, instrumen untuk ukur atmospheric pressure. Okey, tadi mercury barometer, setup yang kita tengok tadi, awal tadi mercury barometer. Sekarang ada lagi nama lain, alat-alat lain lah yang boleh digunakan untuk measure atmospheric pressure. Contohnya floating barometer, aneroid barometer. So yang ni kena kenal lah juga tengok gambar alat ni. Okey, ni floating barometer to measure atmospheric pressure. Bukan gas pressure. Kena bezakan Tengok gambar di bawah ni aneroid barometer. Okey, juga untuk ukur atmospheric pressure. Okay, kamu bacalah cara-cara dia ni, boleh tengok juga. Search di YouTube ke kalau nak tengok video macam mana ia berfungsi Okey, so secara kasarnya differences, beza dia. Okey. Antara 14 dengan 14 barometer dengan aneroid barometer ni, kamu tengoklah dia punya table of differences ni Mana satu portable, okey, ni not portable, ni portable. Okey, yang ni dia tentukan melalui apa? Perubahan tinggi. So yang ni pula ditentukan dengan apa? Change in volume of partial vacuum. Okey, yang ni kamu bacalah Okay, so saya nak terangkan lagi yang bahagian pengiraan lah. Okay, solving problems in daily life involving various unit of pressure. So setakat ni yang dah berkenalan Pascal. Okay, tadi saya sebut milimeter mercury atau sentimeter mercury. Meter mercury Okay, sekarang ada lagi unit-unit lain tau bukan dua tu saja, ada lagi unit-unit lain Contohnya, kalaulah kamu isi air dalam barometer tadi, kita isi mercury.
So kita panggil lah bila dia naik setinggi berapa-berapa tu, kita katalah berapa cm mercury, berapa mm mercury. Kalau kita gantikan mercury tadi dengan water, H2O, maka jadilah dia tekanan air kan. So berapa meter of water, berapa sentimeter water. Tapi kita tulis H2O lah untuk chemical punya simbol kan. Ataupun kedalaman dalam air. Okay, kalaulah seseorang itu berenang, okay, dalam 10 meter daripada surface of the water, diving di situ. So, kita boleh guna istilah pada kedalaman itu dia menerima pressure of water sebanyak 10 meter H2O. 10 meter of water sebab dia ditekan oleh air. So, tu pun ialah unit untuk pressure. Okay. And then millibar. Okay, yang ni kamu boleh tengok unit pressure millibar ni kalau kamu pump angin tayar. Kalau kamu perhati ikut ayah kamu isi angin tayar kereta, dia pun tulis lah berapa bar kan. Nak isi berapa bar ni. So kamu setkan dia punya pressure gauge di situlah. Okay, tapi hakikatnya dia unit pressure jugalah. Atmospheric pressure ke gas pressure ke boleh digunakan unit-unit ini. Okay. Boleh baca lagi lah penerangan-penerangan dia tu. Okay, tengok example 1. Example 1, textbook ni. The blood pressure reading, okay. Tekanan darah, 160, 100. Dia pun tanya, what is the pressure 160 mm mercury in Pascal? Macam mana nak tukar tu? Konsepnya macam tadi. Macam saya ajar kamu yang barometer tadi. So, sekarang kita ada pressure 160 mm mercury. Since kita tahu mercury itu sejenis cecair, kita boleh tukar dia ke dalam formula H rho G. Formula pressure in liquid. So, H ni ialah height mercury itu. So, 160 mm tukarlah kepada meter dulu. So, dia ialah 0.16 meter. Density mercury. Dia akan bagilah. Kalau ni dia dah bagi kan. Constant di situ. 1.36 times 10 power of 4. Okay, nilai G dia suruh guna 9.81. Ikut arahan soalan lah. 9.81. So, bila tekan-tekan dapatlah. Okay, berapa Pascal. Bolehlah menukar unit itu kepada Pascal sekarang. Dapatlah jawapan inilah. Okay, boleh faham ni? Example 1 ni? Boleh. Okay, tak susah sangat pun, boleh follow. Okay, example 2, the maximum pressure that a wall at the seaside can withstand. Okay, so dia bagi nilai pressure dalam Pascal, siap-siap. Dia tanya, what is this maximum pressure in meter H2O? Kalau tadi daripada millimeter mercury kepada Pascal. Sekarang dari Pascal kepada meter H2O. Dia bagi siap-siap Pascal nak suruh convert dalam meter of water. Okay, konsep yang sama, cuma tukar tempat duduk je lah. Okay, so since P kita dah tahu kan, 3.6 times 10 power of 5 Pascal. Okay, nak tukar dalam pressure in liquid. So, kita tulis lah H rho G lah kan. Sama dengan 3.6 times 10 power of 5 Pascal ni. Okay, H kita ialah dia punya berapakah ketinggian air ini ketika mana tekanan sebanyak 3.6 times 10 power of 5 Pascal. Okay, so H lah kita nak cari sebenarnya sebab dia unknown lagi ni, tak diketahui lagi. Okay, rho, ambil lah density water lah ni, 1 times 10 power of 3 ni. G, 9.81. Okay, sama dengan 3.6 times 10 power of 5. Reverse keadaan yang tadi. Okay, so bila kamu tekan kalkulator, carilah nilai H dulu. Jadikan H subjek, pindah-pindah matematik ni. Okay, so dapatlah H akhirnya 36.7 meter. Okay, tapi jangan tulis H begini dalam final answer sebab soalan minta what is this maximum pressure in meter H2O. Maka setelah kita tahu nilai H-nya ialah 36.7, maka pressure-nya ialah 36.7 meter H2O. So inilah final answer yang kamu kena tulis. Okay, meter tu belum lagi unit pressure. Sekadar kita nak tahu ketinggian yang akan naik bila menggunakan air. So, meter H2O nilai unit pressure-nya. Soalan minta pressure. Kecuali soalan minta what is the height of the water kan. So, barulah kita kata H
36.7 meter. Okay, understand for this one? Yes, understand. Kalau tak faham boleh tanya sekarang Okay, so next. Yang ni kena baca lah. Effect of the atmospheric pressure at high altitude and effect of atmospheric pressure. Effect of pressure ni total pressure lah at extreme depth of the surface of the sea. Ni yang saya cerita tadi lah, yang bukit yang kalau duduk atas dengan kalau duduk dalam air sini. Okay, apa beza? Okay, apakah perbezaan yang dirasai kalau kamu duduk di atas dengan duduk di paling bawah? Okay, so at high altitude, okay, thin of air, okay, apa? Udara yang nipis ni, tak banyak lah, maksudnya air molekul di situ Okay, so cause the atmospheric pressure to become lower. So percentage of oxygen rendah lah. Dia punya percentage of oxygen pun rendah lah bila air molecule tu rendah kan. So that's why duduk di atas, dalam kapal terbang tu dia pressurize, dia masukkan tekanan. So kalau kau tengok apa astronaut yang keluar daripada permukaan bumi pun memerlukan bekalan oksigen kan, bawa oksigen tank. So di atas sana oksigen kurang lah. Okay, effects on human being, apakah kesanan pada manusia? Okay, bacalah. Increase rate of heartbeat. Okay, so increase in the rate of breathing. Sebab nak dapatkan oksigen banyak kan, nak sedut oksigen banyak kan. Lower absorption of oxygen in the lung, increase the metabolic, loss appetite, dehydration, unable to think clearly. So that's why untuk naik ke atas sana, okay, kena banyakkan latihan lah. Nak berada dalam kawasan yang very low pressure. Kalau di ISS contohnya lah. Okay, mountain climber ni pun kan, nak pergi naik Gunung Kinabalu contohnya. Okay, ada preparation dia semua. Okay, nak pastikan semua stabil lah. Aircraft, okay. Macam mana cabin crew buat latihan kan. Okay, so yang ni kalau outer space pula, bacalah info gallery tu. Okay, then pressure at the extreme depth. Okay, macam mana pula kalau kamu jadi diver kan? Diving duduk dalam sana, dalam laut sana. Okay, apakah perubahan tekanan tu menyebabkan badan kamu jadi macam mana? Okay, bacalah pada divers kalau kamu jadi pemandu submarine contohlah. Okay, so habislah di situ. Kena bacalah benda-benda yang knowledge ni Okay, so explain existence of atmospheric pressure, boleh cerita tadi lah. Yang dia ceritakan weight of the atmosphere acting on a unit surface area Okay, cuba kita tengok number 2 sekejap. Okay, number 2, the height of mercury column in barometer 756 mm mercury on a cloudy day. Dia kata calculate the atmospheric pressure in Pascal. Cuba kita buat sekejap, ingat balik. So pressure sekarang 756 mm mercury. Okay, macam mana nak tukar kepada Pascal? Guna formula. Formula apa? H rho G. Yes, H rho G pressure in liquid sebab mercury tu liquid. So kita boleh convert dengan H rho G. Okay, cuba ganti nilai. Berapa nilai H? 0.756. Yes, 0.756 meter. Ambil semua tu Okay, density dia. Ni dia bagi ni di atas. Tengok di atas tu. 13600. G dia 9.81. Tekan kalkulator. Dapat berapa tu? 2, 3, 7.4 times 10 to the power of 3. 7.4 times 10 power of 3 unit Pascal. Okay, betul kawan-kawan yang lain dapat kira ni. Sama jawapan dengan Ilya. Saya tak tekan kalkulator tau. Saya percaya kamu je ni. Okay. Betul? Dapat lain. Dapat lain. Okay. Dapat lain berapa? Saya silap. 1 point. 1 point? Dapat 1.0. Berapa Irma? 1.0? Times 10 to the power of 5. 1.0 times 10 power of 5. Yes. Okay, yang lain-lain dapat yang mana? Malisa. Yang Malisa ni 1.0 times 10 power of 5.
Okey, Ilya mungkin ada tersilap kira. Okey, kalau majoriti dapat yang ni, ya. Okey, so tak apalah. Okey, so tekan baik-baik calculator tu dapatlah jawapan dia dalam Pascal. Alright. Okey, last one, number 3. Marilah kita bincang terus kan. Okey. Number 3, what is the actual, tadi number 2. What is the actual pressure at depth 1 to 5 meter in a dam? State your answer in meter H2O and Pascal. Dia nak dalam dua-dua unit. Dalam meter H2O dan Pascal. So, okey, cuba tengok ni. Actual pressure. Okey, actual pressure. Okey, hakikatnya dia berada dalam empangan. Empangan tu terbuka lah. Pada satu kedalaman 1 to 5 meter. Okey, berapakah actual pressure yang bertindak pada dia sebenarnya? Actual ni sama dengan total pressure lah. So, apakah benda yang menekan dia ni? Apa tekanan-tekanan yang dia terima ni? Ada apa lagi selain daripada water pressure? Yes, kena consider. Bila jumpa perkataan actual pressure ni biasanya mesti kena tambah dengan atmospheric pressure tu. Okay, so hakikatnya ada atmospheric pressure plus dengan pressure of the water tu lah, pressure H2O. So, atmospheric pressure dia dah bagi 10.3 meter H2O. Okay, cantik. Dia dah bagi dalam unit meter water terus. Kalau dia bagi Pascal, terpaksalah cari dulu. So, dia dah bagi siap-siap 10.3 meter H2O. Okay, plus dengan, berapakah tekanan air sekarang? 1 to 5. 1 to 5 meter H2O. Okay, so unit sama unit yang sama, cantik. Okay, boleh tambah biasalah. So, tambah 2 ni dapatlah 135.3. 0.3 kan? 0.3 meter H2O. Okay, cantik. So, kita dapatlah jawapan dalam meter H2O. Okay, settle untuk unit dalam meter H2O. Okay, lepas tu kita pun kena tukar dalam Pascal pula. Macam mana nak tukar Pascal? H rho G. Yes, tukar. Okay, H rho G pula. Okay, so gantilah dalam H rho G. So, H kita ialah 135.3 unit meter lah. Cantik. Okay, biar meter. Rho water lah. Dia dah bagi 1,000 kan. G 9.81. 9.81. Okay, so tekan calculator. Dapat 3 benda tu. Cuba tekan. Okay, dapat berapa? 1.33 1.3 times 8 10 to the power of 6. 6 Pascal. Tulis simbol PA. Okay, so inilah jawapan dalam Pascal. 1.33, betul? Ke 1.3 apa? Betul tak? Okay, so itu sahajalah cara nak menukar-nukarnya Okay, so I think that's all for today. So yang kena baca tadi, efek semua tu. Okay, kamu kena bacalah di situ Okay, boleh faham so far?